Keterlibatan GISB Holdings dalam majlis menandatangani MOU mengukuhkan perniagaan Islam. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umar Abdul Aziz dan saya Tamliha Abu Bakar di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Muafakat membawa berkat adalah petikan daripada perumpamaan bahasa Melayu. Ia akan terhasil setelah umat Islam mengusahakan iman. Berlandaskan iman, lahir pula ukhuwah dan keselarasan yang tiada tolok bandingnya. Satu majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU dan nota permuafakatan dalam memperkukuhkan gerakan sempena deklarasi Cyberjaya 10-10-2020 telah berlangsung di Malakat Mall, Cyberjaya. GISB Holdings yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Yang Hormat Datuk Loman Hakim Foten dan Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid selaku Ketua Pegawai Operasi turut hadir sama dalam majlis tersebut. Majlis yang berlangsung mengikut Presiden Operasi Standard SOP itu menyaksikan GISB Holdings di antara 36 pertubuhan bukan kerajaan, agensi kerajaan serta syarikat korporat tempatan yang menandatangani memorandum persefahaman tersebut bersama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Turut hadir ialah Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM yang juga merasmikan program pada hari tersebut. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menggesa seluruh masyarakat terus menyokong usaha syarikat-syarikat tempatan dalam membangunkan ekonomi Islam, hentikan permusuhan dan hiraukan perbezaan dalam berpakaian. Masyarakat kini sepatutnya berfikiran lebih terbuka dalam hendak membangunkan kesatuan ummah. Dalam program itu, Yang Hormat Datuk Loman Hakim Foten turut menjadi tumpuan ramai pihak di antaranya mereka yang ingin menjalinkan kerjasama dengan GISB Holdings dan tidak kurang juga ada yang menemu ramah beliau berkaitan perkembangan GISB Holdings pada masa kini. Dalam usaha memberi manfaat kepada manusia seperti yang dihasratkan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Pasaran Ikhwan Seri Manjung milik GISB Mart Sendirian Berhad akan menawarkan pengambilan 30 orang pekerja baru dari kalangan penduduk tempatan di sekitar daerah Manjung di samping 10 orang staf GISB Holdings. Pasaran Ikhwan Seri Manjung ini yang akan mula beroperasi pada 25 Oktober nanti telah menerima maklum balas menggalakkan dari lebih 200 orang individu yang terdiri dari pelbagai golongan dan bangsa telah ditemu duga. Mereka juga diberi taklimat mengenai matlamat syarikat menubuhkan pasaraya dan mengambil pekerja tambahan di kalangan penduduk tempatan untuk sama-sama bangunkan pusat ekonomi Islam khususnya di Manjung. Ketika sesi temu duga, ramai membuat permohonan rayuan agar dipilih untuk bekerja dengan GISB Mart dengan mengadu masalah kewangan masing-masing akibat kehilangan pekerjaan ekoran pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, GISB Mart hanya menawarkan 30 kekosongan sahaja dan pada 15 Oktober yang lalu, 8 pekerja terdiri dari 3 orang staf lelaki dan 5 orang staf perempuan telah memulakan tugasan di Pasaran Ikhwan Seri Manjung dan dijangka akan menerima 22 orang lagi pekerja baru di semua peringkat termasuk di bahagian pentadbiran. Satu sesi program ramah mesra bersama bakal pekerja telah diadakan pada 7 Oktober yang lalu. Selain dalam sesi penerangan, para hadirin juga ditekankan mengenai konsep perniagaan dan matlamat syarikat yang bukan sahaja berniaga dan bekerja semata-mata, tapi ingin melahirkan satu model pasaran Islam yang indah, selamat dan menyelamatkan hasil dari pembangunan insaniah yang berterusan. Dalam hendak mematuhi tahap kualiti sahsiah warga kerja yang ditetapkan dalam GISB Holdings, pada 10 Oktober yang lalu, kursus solat membina peribadi agung telah diadakan secara khusus kepada 25 orang pekerja baru yang beragama Islam bagi menerapkan kepentingan solat dalam kehidupan seharian. Solat bukan sahaja menjadi penentu amalan seseorang, bahkan dapat membina peribadi-peribadi yang bukan sahaja kuat hubungannya dengan Tuhan, tapi dapat memberi kasih sayang dan berhikmat dengan sebaik-baiknya untuk sesama manusia yang menjadi prinsip utama yang ditekankan dan dipraktikan di dalam GISB Holdings selama ini. Diharapkan Pasaran Ikhwan Seri Manjung dapat merealisasikan sistem Islam sebagai cara hidup dengan sama-sama mendekati dan memahamkan warga kerja yang baru agar hati-hati manusia terus terdidik dengan kesedaran dan kefahaman Islam yang syumul. Sabda Rasulullah SAW, "Latihlah dirimu akan memanah dan berkuda, dan jika kamu memilih memanah, maka hal itu lebih baik dari berkuda." 2 Oktober 2020, Pusat Perniagaan Ikhwan Subang telah mengadakan kursus 1 hari memanah. Mereka yang terlibat adalah wakil anak-anak dari Sekolah Rendah Integrasi Islam Bustanul Ikhwani dan anak-anak Ma'had Tafiz wal Ulum Al-Ghazali Lil Banat, Cawangan Subang.
Kursus tersebut diadakan secara percuma atas tawaran daripada Puan Shalina yang mana beliau adalah seorang pemain tegar memanah secara individu. Selain sering berkunjung ke Esyuri Ikhwan di kawasan Rawang, beliau pernah bertemu dengan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin dan melihat peribadinya yang sangat rendah diri dan terbuka. Program dimulakan kira-kira jam 9 pagi bertempat di Dewan Perdana Ikhwan Subang. Seramai 41 orang pelajar terlibat secara bergilir diikuti beberapa staf muslimah yang turut tidak melepaskan peluang untuk mempelajari sukan sunnah ini. Pelbagai tunjuk ajar yang dikongsikan antaranya mengenali barangan asas memanah, jenis-jenis busur, asas cara berdiri dan latihan kekuatan tangan untuk menarik tali busur dengan menggunakan aerobic band, mempelajari cara melepaskan anak panah dan berpeluang untuk memecah belon sebagai target mereka. Menurut Puan Shalina, beliau berbesar hati kerana dapat berkongsikan ilmu. Kerana baginya jika berkongsi ilmu, Allah tambahkan ilmu yang kita tidak tahu. Moga-moga ianya menjadi saham buat dirinya di akhirat nanti. Melihatkan respon yang sangat positif hasil daripada kursus memanah yang dianjurkan, beliau tidak menyangka bahawa secepat ini anak-anak menguasai ilmu yang baru dipelajari mereka. Sehinggakan beliau bercadang untuk membuat kelas susulan pada masa akan datang. Sementara itu, semua keperluan di sudut penempatan dan makan minum telah ditanggung sepenuhnya oleh pengurusan GISB Holdings, manakala kos peralatan memanah adalah dari Puan Shalina sendiri. Tanggapan orang ramai bahawa cincau dihasilkan dari agar-agar adalah tidak tepat. Ia berasal dari sejenis herba iaitu pokok cincau yang diproses daripada daun dan rantingnya yang telah dikeringkan. Lembah Berkat 2 yang terletak di Selangor Fruits Valley kini telah pun memulakan penanaman pokok cincau bagi memenuhi keperluan makanan mentah yang halal kepada masyarakat. Sebagai menyahut hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali agar tanaman cincau dapat diusahakan. Bagi tujuan tersebut, Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Lembah Berkat 2 mula menanam sebanyak 30 anak pokok pada awalnya dan kini telah menambah 1,500 lagi jumlah anak pokok cincau. Ia meliputi 33 batas tanaman cincau di atas tanah berkeluasan 1 ekar yang terletak di hadapan greenhouse yang akan menjadi sudut tatapan utama kepada para tetamu yang datang. Seterusnya, bagi memastikan hasilnya dapat dimaksimumkan, sejumlah 1,560 anak pokok cincau telah disemai sebagai penambahan. Anak pokok cincau ini diperolehi melalui seorang kenalan GISB Holdings iaitu Encik Wahab yang telah mengusahakan tanaman ini di tanahnya yang terletak di Jerantut, Pahang. Permintaan terhadap produk makanan keluaran orang Islam semakin meningkat. Ekoran kesedaran masyarakat tentang perlunya makanan yang benar-benar halal lagi suci. GISB Holding Wilayah Utara telah membuka sebuah lagi cawangan Ikhwan Bakery di Kulim, Kedah, Darul Aman. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, Bakery Ikhwan yang baru telah dibuka di lot kedai sewa dalam bangunan Pasaraya Ikhwan Kulim dan kini memulakan operasinya. Ia merupakan salah satu daya tarikan kepada pelanggan yang mengunjungi pasaraya ini, iaitu sejak 10 Oktober yang lepas. Bakery ini dicetuskan atas cita-cita yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman yang sangat mengharapkan agar produk-produk bakery ini dapat menembusi pasaran tempatan atas nama Islam, khususnya di Kulim. Kedudukan bakery ini dilihat begitu strategik memandangkan ianya terletak di lot kedua sebelah kiri pintu masuk hadapan di kompleks berkenaan. Setelah rasmi pembukaannya, Bakery Ikhwan menjadi tempat persinggahan utama bagi pelanggan yang berkunjung ke pasaraya ini. Pelbagai produk bakery boleh didapati seperti aneka jenis kek, roti, donut filling, brownies, cheese tart dan lain-lain. Antara respon para pengunjung, mereka sangat terhibur kerana disediakan kemudahan bakery yang sepenuhnya hasil buatan orang Islam. Malah bukan sahaja dijamin suci dan terbukti baik di segi mutu dan kualitinya. Yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman menerusi usaha ini terus mengajak kami agar bersungguh-sungguh dalam misi menghiburkan masyarakat agar terus dapat memenuhi keperluan masyarakat yang halalan thayyiban. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, baru-baru ini Pusat Latihan dan Kemahiran Zadut Taqwa Puchong Selangor di bawah naungan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin sekali lagi dimeriahkan dengan kelahiran seekor anak kuda betina. Kelahiran tersebut berlaku pada 29 September jam 4.30 pagi. Anak kedua betina ini merupakan kelahiran kedua dari ibunya Gharibah dan ayahnya As-Saqaf, yang mana ibunya jenis dari baka Anglo-Arabian dan ayahnya baka Australian Thoroughbred. Atas panduan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin, ibu kuda ini perlu diberi makanan tambahan disebabkan susunya kurang banyak bagi memastikan ia kembali bertenaga dan sihat. Kuda ini telah pun diberi nama Al-Bariza oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin bermaksud yang unggul.
Semua yang berlaku adalah atas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan membesarkan sunnah Rasulullah, hati-hati kami terus terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah atas saranan kepimpinan GISB Holding untuk terus mewibawakan sektor pertanian. Pada tanggal 21 September 2020 telah berlangsungnya kursus Digital Farming yang bertempat di bangunan Liberty, Kuala Lumpur. Kursus ini dilaksanakan atas hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fulton. Ia merupakan kerjasama di antara GISB Holdings dengan Universiti Malaysia Kelantan. GISB Holding telah menghantar wakil remaja pembela umar seramai 20 orang bagi mengikuti kursus ini yang berlangsung selama 12 hari. Digital farming ini ialah merupakan hasil gabungan teknologi moden dalam pertanian. Ia juga dikenali sebagai Internet of Things IoT seperti penyiraman automatik dan dapat mengesan kesuburan pokok melalui internet. Setelah 10 hari kursus secara teori, kursus diteruskan dengan kelas praktikal yang bertempat di Pusat Latihan Cara Hidup Islam Puchong. Di sini para peserta kursus telah membuat satu model projek pertanian vertigasi menggunakan sistem IoT tersebut. Vertigasi ini dilengkapi dengan sistem pengesan suhu, kelembapan tanah dan udara, juga sistem penyiraman air campuran baja secara automatik. Sepanjang kursus di sana, para penganjur telah mendapatkan perkhidmatan catering dari GISB Holdings. Bila saya sampai ke tempat ini sebelah pagi semalam, saya melihat semua pelatih di sini rajin bekerja, semua berdisiplin di sini. Dan bila saya tinjau balik dengan Cik Nizam, aspek keagamaan adalah satu aspek yang paling penting untuk mendidik anak-anak muda ni terhadap satu bidang. So, yang saya perlu bagi tahu ialah cara didikan di sini adalah cara didikan yang paling baik. Terima kasih kepada kepimpinan GISB Holdings yang mana mereka mengajak para staf untuk sama-sama menjadi manusia yang sangat memberi manfaat kepada manusia lain, juga berjiwa dan membahagiakan. Permintaan masyarakat pada produk keluaran GISB Holdings semakin meningkat. Walaupun di seluruh dunia terus dilanda virus COVID-19, atas dasar itu Kilang Roti Ikhwan Wilayah Utara telah mengusahakan agar prasarana di kilang ditingkatkan bagi memenuhi keperluan masyarakat. Bagi memastikan pengeluaran produk-produk Kilang Roti Ikhwan ditingkatkan segera, atas panduan Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah-sun bagi kawasan GISB Holding Wilayah Utara, satu urusan pembelian alatan serta mesin-mesin bagi kegunaan kilang telah dijalankan oleh pihak pengurusan kilang dengan sebuah kilang roti Bumiputera Islam bernama Kilang Roti Minang. Urusan pembelian tersebut telah dijalankan melalui talian sahaja kerana pengasasnya Datin Hajar Roziah atau lebih mesra dengan panggilan Mak Ngah yang tinggal di Kuala Lumpur tidak dapat turun ke Kedah kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan. Namun beliau telah bersetuju menjual beberapa peralatan dan mesin yang dilayannya RM150,000. Antaranya 3 set pengadun roti dengan berat 75 kg setiap satunya, sebuah mesin pembancuh kek, 2 buah kipas angin, set ketuhar besar dan kecil serta lain-lain lagi. Kerja-kerja bagi mengangkut peralatan tersebut dari Kilang Roti Minang yang terletak di Pokok Senang untuk dibawa ke Kilang Roti Ikhwan di Napuh, Kedah telah pun dijalankan pada 17 Oktober yang lepas. Sebuah forklift telah disewa bagi memudahkan kerja-kerja penyusunan mesin-mesin tersebut. Moga-moga segala usaha tersebut membantu agar GISB Holdings terus dapat memenuhi permintaan masyarakat. GISB Holdings terus mengorak langkah bagi menunaikan fardu kifayah kepada masyarakat. Pembukaan Ikhwan Galeri Singapura tempoh lalu ialah salah satu premis perniagaan GISB Holdings yang ketiga di negara ini. Ianya dibangunkan atas nama Allah dan Rasul untuk diperlihatkan kepada masyarakat di Singapura agar terlihat Islam itu indah dan berwibawa. Di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Cawangan Singapura. Ikhwan Galeri dibuka bersebelahan dengan Miriam Restoran yang bertempat di North Brush Road di daerah Jalan Besar berdekatan Masjid Sultan. Premis tersebut telah mula beroperasi pada 30 September 2020 yang lalu daripada jam 9 pagi hingga 9 malam. Menyediakan pakaian lelaki dan muslimah dari pelbagai negara. Bukan semata-mata berniaga mencari keuntungan dunia tetapi memperkenalkan pakaian yang menepati syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul.
Seterusnya, GISB Holding Singapura sebelum ini membuka Ikhwan Frozen yang bertapak di Pasar Geylang Serai. Kini premis tersebut telah dikembalikan kepada pemilik kedai atas permintaannya. Justru itu, atas panduan yang berbahagia, Tuan Nik Hazani Nik Muhammad meminta para tim untuk mencari premis menggantikan Ikhwan Frozen tersebut. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah dan doa para pimpinan, pada 24 September 2020 yang lalu, GISB Holding Singapura telah pun menyewa satu premis perniagaan bagi menggantikan Ikhwan Frozen yang terletak di 380 Changi Road bersebelahan dengan Masjid Kasim. Semua yang berlaku pastilah ada hikmahnya dari Allah. Dikarenakan premis ini lebih luas daripada premis sebelumnya, ianya terus dibangunkan atas nama Ikhwan Mat yang mana Ikhwan Frozen akan terlibat secara langsung di dalamnya. Kerja-kerja naik taraf dan melengkapkan peralatan, keperluan dan hiasan dalaman masih giat dijalankan. Dalam masa yang sama, urusan mengimport barangan Ikhwan dari Malaysia juga sedang diuruskan gradenya. Dengan adanya Ikhwan Mat di Singapura ini, diharapkan masyarakat terhibur dengan keberadaan GISB Holdings di bumi Singapura. Tidak kira Islam atau yang bukan Islam, dapat merasakan kasih sayang dan syiar Islam yang sedang dibawa oleh GISB Holdings kini. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Fatul Karib dalam Ikhwan News Indonesia. Untuk mengembangkan dan meningkatkan lagi khidmat masyarakat dalam penyediaan makanan asas iaitu beras, atas panduan dan pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, GISB di Zon Jawa 1 telah menambah satu lagi lahan sawah padi. Mari ikuti laporan selengkapnya. Kegiatan pertanian sawah padi yang diasaskan oleh mantan pengarah Zon Jawa 1 yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah kini semakin berkembang di bawah panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Antara lain, GISB telah dipertemukan dengan seorang kenalan baru, supplier sayuran hidroponik di Bucet Ikhwan. Beliau juga adalah pemilik vila sawah yang merupakan hotel dan vila untuk penginapan pelancong. Terletak tidak jauh dari Sentul, iaitu Ciawi 15 km dari PPI Sentul. Ikon vila tersebut adalah sawah, di mana para pengunjung boleh menikmati pemandangan dan berjalan-jalan melihat suasana sawah. Ketika mengunjungi sawah yang GISB kelola di Muara Bogor, yang cukup baik perkembangannya, beliau kemudian meminta bantuan GISB untuk menguruskan lahan sawahnya di vila sawah, di mana sawah berkeluasan 3,5 hektar, yang terletak di belakang vila tersebut selama ini belum maksimal dikelola olehnya. Atas izin, restu dan panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, GISB Zon Jawa 1 telah mengambil tawaran tersebut, di mana penandatanganan surat perjanjian telah dilaksanakan pada 17 Oktober 2020. Sawah ini terletak bersebelahan dengan Sungai Ciliwung dan irigasi atau pengairan air untuk sawah sentiasa tersedia sepanjang tahun, sehingga boleh diusahakan untuk dapat 3 kali tanam padi dalam setahun. Luas sawah yang dikelola tahap awal ini adalah 8.500 meter persegi dan secara bertahap akan terus bertambah sehingga total 3,5 hektar. Semoga dengan kami terus membaiki hati-hati kami, Allah akan mencurahkan segala rahmat dan bantuannya dan dijayakan dalam melahirkan pertanian padi model. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah dan panduan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, GISB Holding di Palembang terus menerima berbagai undangan pertemuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Palembang. Di antaranya undangan dari Dirjen Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Nizar MAG, yang mengadakan pertemuan di Resto Sri Melayu yang dihadiri oleh penyelenggara-penyelenggara umrah dan haji di seluruh Sumatera Selatan. Selepas program, mantan Ketua Bidang Haji dan Umrah Sumsel, Bapak Damsir, menyampaikan kepada wakil GISB, yaitu yang berbahagia Tuan Raja Ibadiah Syakur, untuk membawa tim Dirjen Haji dan Umrah untuk jamuan makan malam di GH Corner. Di antara tetamu yang datang pada malam itu ialah Bapak Direktur Bina Haji dan Umrah Departemen Agama Pusat, Pak Khairuzi, dan Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia, Pak Ramadan. Juga Ketua Bidang Haji dan Umrah Sumatera Selatan, Bapak Ahmed Dakhil. Pada kesempatan ini yang berbahagia Tuan Raja Ibadiah Syakur mempromosikan GISB Holding dengan menayangkan profil GISB. Yang berbahagia Tuan Raja Ibadiah Syakur juga memberitahu bahawa GISB ada perkhidmatan umrah dan haji dan juga memiliki perwakilan di Mekah.
Bapak Damsir juga sangat menyokong untuk Ikhwan Travel dan Muasasah Global Ikhwan agar bisa bermitra dengan Departemen Agama Indonesia bagi memberi khidmat kepada jemaah haji Indonesia di setiap tahunnya. Alhamdulillah, Bapak Haji Armet Dakhil SH selaku Ketua Bidang Umrah dan Haji di Sumsel sangat memberi kerjasama dan memberi laluan dalam hal legalisasi perizinan Ikhwan Tour untuk dapat segera diuruskan. Akademi Generasi Harapan juga mempersembahkan nasyid yang bertema tentang haji dan tentang hebatnya Allah. Pak Kheruzi dan yang lainnya sangat berterima kasih atas nasyid yang telah dipersembahkan. Moga cara hidup Islam yang sedang diperjuangkan oleh pemimpin kami melalui Ikhwan Travel ini dapat terus berjalan dengan baik sebagai saluran untuk GISB terhubung dengan masyarakat. GH Corner Palembang yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan terus diperjuangkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin selaku pengarah zon di Indonesia ini telah dikunjungi oleh tokoh-tokoh kenamaan Kota Palembang, di antaranya Ketua KONI Sumatera Selatan, Bapak Henry Zainuddin bersama keluarganya untuk menjamu selera di GH Corner. Ternyata beliau juga sangat mengikuti perkembangan GISB Holdings dari tahun 1995 lagi. Beliau sangat senang karena dapat bertemu lagi dengan GISB Holdings. Beliau sangat suka dengan makanan GH Corner dan memesan menu-menu khas GH Corner, di antaranya nasi Arab kambing, nasi maklubah, roti Balkan dan roti canai. Yang Berbahagia Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur juga menyampaikan perkembangan GISB Holdings saat ini dan Akademi Generasi Harapan juga menghadiahkan nasyid. Pak Henry serta keluarganya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih atas nasyid yang disampaikan. Selanjutnya dalam kesempatan yang lain telah berkunjung juga Direktur Rumah Sakit PT Pusri, yaitu Profesor Dr. Yuwono yang merupakan seorang akademisi Indonesia dan juga pendakwah serta dipercaya menjadi juru bicara Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Beliau juga ternyata telah lama mengenal GISB Holdings dan terus mengikuti perkembangan GISB Holdings. Beliau sangat kagum atas pencapaian GISB Holdings yang berkembang di merata negara tanpa menggunakan pinjaman bank. Yang Berbahagia Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur juga telah menunjukkan perkembangan GISB Holdings terkini melalui tayangan video profil GISB Indonesia dan juga video profil GISB Holdings Internasional. Yang Berbahagia Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur juga memperkenalkan produk enzim Enzit Pro kepada Profesor Yuwono dan keluarga. Profesor Yuwono pun membeli satu set Enzit Pro 22 dan Enzit Pro 99 untuk beliau konsumsi. Moga dengan kedatangan tetamu mendatangkan rahmat dan GISB di Palembang terus semakin berwibawa. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Tubab Abdurrahman Hakim Foten bersama rakan tugas saya. Saya Muhammad Fatidin Miramli melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah juga keberkatan baginda Rasulullah SAW pada 3 Oktober 2020 yang lalu, Restoran Muhammad Mentor Jerman telah mendapat tempahan catering, makanan berserta dewan untuk sebuah majlis perkahwinan. Tempahan ini dibuat sendiri oleh bakal pengantin iaitu Mr. Florian yang berasal dari Kosovo dan telah lama menetap di Jerman. Kita ikuti berita sepenuhnya. Restoran Nur Muhammad Maintel Germany menjadi pilihan beliau kerana keyakinan akan kesucian dan kehalalan makanan yang disediakan serta prasarana yang sesuai dengan keperluan majlisnya. Alhamdulillah, yang demikian adalah berkat doa dan panduan dari Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings, merangkap pengarah zon Turki Eropah, dan Yang Berbahagia Puan Ibu Azura Yusof selaku Timbalan Ketua Muslimah GISB Holdings, merangkap Ibu Zon Turki Eropah, yang sentiasa membina insan seluruh staf agar bertanggungjawab serta berjiwa dalam segala pekerjaan dan tindakan hingga terserlah pada premis tempat mereka berperanan. Antara menu makanan yang telah dipersetujuinya ialah rendang ayam, nasi goreng biasa, daging masak kicap, sup cendawan dan juga beberapa menu yang lain. Seperti kebiasaan yang telah dipandu oleh pimpinan GISB Holdings, khususnya Ketua Setiausaha Zon Turki Eropah, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi serta Setiausaha Zon Turki Eropah Encik Abdul Fidak Nasruddin,
Untuk sentiasa memberi tambah nilai dalam perkhidmatan yang diberikan, restoran Nur Muhammad Maintal Germany telah menyediakan popiah sayur sebagai menu tambahan percuma. Beberapa jam sebelum majlis dijangkakan bermula, seorang kawan kepada Mr. Floria dan adiknya telah datang lebih dahulu ke restoran Nur Muhammad Maintal untuk membuat beberapa persiapan perhiasan set kerusi, meja dan sebagainya. Alhamdulillah, majlis yang bermula sekitar jam 5 petang itu telah berjalan dengan baik dan lancar, dimulakan dengan jamuan. Seterusnya ramah mesra antara dua keluarga serta para hadirin. Rata-rata mereka menyatakan rasa berpuas hati dan memuji kualiti dan keenakan makanan, malah menambah hingga 2 kali. Ada juga yang ingin membawa keluarga pada masa yang akan datang. Sebelum bersurai, pihak restoran Nur Muhammad Maintal telah membuat satu kejutan dengan menghadiahkan sebuah kek strawberry kepada para hadirin. Mereka benar-benar tidak menyangkakan akan mendapat kek itu dan mengucapkan berbanyak terima kasih atas kejutan hadiah tersebut. Majlis diakhiri pada jam 6.30 petang dengan sesi bergambar dan sesi wawancara oleh bahagian media restoran Nur Muhammad Maintal Germany. Das Restaurant ist wirklich sehr, sehr schön. Das Essen ist sehr lecker, wirklich. Die Spezialitäten sind, ich denke, sehr schön angepasst. Nie zu scharf, das ist wirklich ein schönes Scharf manchmal bei den scharfen Sachen. Und die haben uns wirklich schon sehr, sehr gut empfangen, haben uns auch, mashallah, sehr schöne Extras gemacht. Also wirklich, alhamdulillah, sehr, sehr großes Lob an die Küche, großes Lob an euch und möge Allah euch belohnen. Terima kasih ya Allah, terima kasih Rasulullah SAW dan seluruh kepimpinan GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Pengerusi Eksekutif, yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif yang hormat Datuk Luqman Hakim Forten dan seluruh ahli lembaga penasihat atas segalanya. Moga teruslah Islam mendapat tempat di hati masyarakat, terutamanya di bumi Eropah. Alhamdulillah, dengan berkat baginda Rasulullah SAW, pada 5 Oktober 2020 baru-baru ini, satu ekspedisi menuju ke perkampungan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, ibu susuan baginda Rasulullah SAW, di kawasan Bani Sa'ad telah diadakan dengan menaiki kenderaan utiliti sukan GMC yang dimiliki oleh syarikat Muassasah Global Ikhwan di sini. Rombongan yang terdiri dari 7 orang peserta ini diketuai oleh Setiausaha Zon Haramain Encik Ikrimah Rashid, disertai sama oleh Timbalan Ibu Zon Haramain Puan Aziamat Jani. Ekspedisi mula bergerak pada awal pagi dari Villa GISB Holdings Mekah menuju ke perkampungan Bani Sa'ad yang jaraknya kira-kira 180 km dan mengambil masa lebih kurang 3 jam perjalanan. Sebelum tiba ke perkampungan Bani Sa'ad, rombongan telah singgah sebentar di salah sebuah kubu dan menara pengawas di kawasan berbukit Bani Sa'ad. Setibanya di perkampungan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, rombongan direzekikan untuk menziarahi beberapa lokasi berkat, antaranya tapak rumah Sayyidatina Halimah yang di sanalah Rasulullah SAW dibesarkan. Begitu juga tapak tempat di mana Rasulullah SAW dijaga oleh adik-beradik susuannya ketika Halimatus Sa'diyah dan suaminya Saidina Haris bekerja di ladang. Selepas itu semua rombongan mendaki bukit untuk menziarahi tapak tempat Rasulullah SAW di belah dadanya dan tempat diletakkan air telaga Kautsar dari syurga, air Zamzam dan air safran untuk membasuh hati Rasulullah SAW. Di sana rombongan mengambil kesempatan untuk berdoa dan bermunajat serta berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Ketika rombongan sedang menuruni bukit, kelihatan dari kejauhan segumpal awan datang dan bayang-bayangnya memayungi kawasan di bawahnya. Kemudian awan itu berhenti di atas rombongan dan memayungi mereka. Ini benar-benar menyedarkan akan keberkatan baginda Rasulullah SAW dan para kekasihnya. Kerana peristiwa ini mengingatkan para peserta akan Rasulullah SAW yang dinaungi awan ketika dalam perjalanan sebagai salah satu tanda kenabian baginda Rasulullah SAW. Setelah selesai di sana, rombongan mula bergerak semula menuju ke Taif. Dalam perjalanan, rombongan berhenti seketika di sebuah taman berdekatan Bani Sa'ad untuk makan tengah hari bersama. Di Taif, lawatan diteruskan ke Masjid Saidina Abdullah bin Abbas, Masjid Saidina Addas dari Ninawa, Masjid Saidina Ali, Masjid Siku Nabi dan empangan Saidina Ikrimah bin Abu Jahal.
Dalam perjalanan pulang, Dr. Hisham yang ikut serta dalam ekspedisi ini berkongsi tentang sejarah Sayyidatina Halimatus Sa'diyah dan suaminya yang ulang-alik dari Mekah menunggang seekor keldai yang sakit sambil seorang lagi berjalan kaki menggendong 2 orang bayi lelaki. Mendengarkan kisah itu, yang berbahagia Puan Aziah mengajak semua untuk mengambil iktibar dari kisah ini dan sungguh-sungguh mengenang jasa baginda Rasulullah SAW dan ibu susunya yang berjasa. Moga semua sungguh-sungguh bersyukur hingga ke lubuk hati atas segala nikmat dan anugerah dari Allah hingga kita lebih serius membaiki diri. Setinggi-tinggi kesyukuran buatmu ya Allah, juga setinggi-tinggi penghargaan buat seluruh kepimpinan GISP Holdings, terutamanya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan yang hormat Datuk Lokman Hakim Fortun atas segala didikan dan peluang yang diberi untuk benar-benar menjadi hamba dan khalifah Allah. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW pada tanggal 6 Oktober 2020 yang lalu, Wakil Remaja Pembela Ummah JISB Syawangan Uzbekistan telah mendapat undangan ke sebuah program pertandingan memanah iaitu Open Ceremony Archery. Pertandingan yang berlangsung di Sport College Tashkent telah diundang oleh seorang kenalan JISB di sini iaitu saudara Alisher Aka. Beliau merupakan ahli tarikan Naqsyabandi, adalah kenalan saudara Mohsin yang sudah lama mengenali almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad sejak tahun 1992. Program dimulakan dengan pertandingan akhir acara memanah peringkat kebangsaan. Program ini juga dimeriahkan lagi dengan pertunjukan memanah dan berkuda tradisional oleh Klub Archery Trinandos yang diwakili juga saudara Alisher sebagai ahli klub tersebut. Di kesempatan itu, para remaja pembela ummah telah beramah mesra dengan para hadirin yang juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan remaja pembela ummah dalam program tersebut. Atas panduan para pimpinan GISB Holdings, khususnya di zon Uzbekistan, Rusia, terutamanya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan Puan Ibu Azura Yusof selaku pengerusi eksekutif dan timbalan Ketua Muslimah GISB Holdings, merangkap pengarah dan Ibu Zon Uzbekistan, Rusia. Peluang bertemu masyarakat ini dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman serta memahirkan diri untuk berhubung dan berkomunikasi dengan baik. Dengan mempamerkan akhlak yang mulia, mereka menyesuaikan diri dengan baik sambil mempromosi restoran Nur Malaysia Tashkent kepada para pengunjung yang hadir. Sebelum bersurai, para remaja pembela ummah telah berpeluang untuk mencuba busur panah Klub Trinandos yang ada di situ. Sesuai dengan dorongan dan contoh yang ditunjukkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi serta yang berbahagia Tuan Muhammad Nafiq Nasiruddin selaku Ketua Setiausaha Zon dan Penolong Setiausaha Zon Uzbekistan, Rusia. Para remaja pembela ummah Uzbekistan terus berjiwa dan bersungguh dalam meningkatkan kewibawaan diri dan menjadi sebaik-baik manusia, iaitu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta doa dan panduan yang berterusan dari ahli lembaga penasihat GISB Holdings, merangkap pengarah Zon Syam Dubai yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan pengarah 2 yang berbahagia Tuan Harun Ta'an. Restoran Nur Malaysia Aman telah direzekikan untuk memiliki sebuah akuarium ikan air tawar bagi menambahkan keindahan dan keceriaan dalam restoran. Ini merupakan satu langkah bagi mencontohi rangkaian kafe dan restoran GISB Holdings yang lainnya. Diharapkan dengan adanya hidupan seperti ikan-ikan yang sentiasa berdoa dan berzikir ini akan menambahkan keberkatan dan kebaikan di kafe ini. Di samping ianya akan menceriakan suasana, ia juga akan menghiburkan para tetamu dan pelanggan yang datang. Tema yang dipilih berkonsepkan aquascape, cetusan idea dari Setiausaha Zon Syam Dubai, Encik Suhail bin Muhammad yang sangat menyahut untuk menunaikan segala hasrat pengarah Zon Syam Dubai. Seluruh set akuarium ini termasuk kabinet di bawahnya disediakan sendiri oleh remaja pembela ummah Jordan. Selain menjimatkan kos, ia adalah peluang bagi mereka menambahkan ilmu dan pengalaman dalam diri. Kayu-kayu hiasan dan rumpai yang digunakan adalah diimport dari negara Thailand dan China serta boleh didapati di kedai-kedai menjual barang-barang hiasan dalaman akuarium. Manakala ikan-ikan yang sesuai dipelihara dalam akuarium kebanyakannya diimport dari negara Turki. Alhamdulillah sejak keberadaan akuarium ini, pelanggan yang datang, terutama kanak-kanak sangat terhibur dan selalu bermain-main di situ. Setinggi-tinggi kesyukuran buatmu ya Allah atas segala anugerah. Setinggi penghargaan buat para pimpinan GISB Holdings yang sentiasa memastikan hati kami terhubung dengan Allah dan Rasul serta pimpinan melalui apa sahaja yang dilihat dan dirasa.
Sekian saja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Jangan kaki sahaja yang mengembara, tapi hati tidak mengembara. Jangan kaki sahaja yang berpijak di bumi, tapi fikiran tidak berpijak di bumi. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum. Sungguh indah ciptaan Tuhan, laut membiru, nyiur melambai, ombak menderu, memukul pantai, hati yang resah menjadi damai di hari